Malaysia, gergasi tersembunyi yang menguasai dunia. Baru-baru ini, majalah ekonomi Amerika Syarikat, Forbes, mengeluarkan satu pengumuman yang sukar dipercayai. Malaysia kini berada di kedudukan ke-6 dalam senarai negara paling berkuasa di dunia. Betul, di belakang Amerika Syarikat, China, Rusia, Jerman dan United Kingdom, sebuah negara yang menduduki tempat ke-67 dari segi keluasan tanah dan hampir tidak mengeluarkan setitis pun minyak mentah. Hanya 50 tahun yang lalu, dunia menggelar negara ini sebagai negara bekas jajahan British yang membangun. Tetapi kini, televisyen di ruang tamu rakyat Amerika juga didominasi oleh jenama Malaysia. Reka bentuk kereta di jalan raya Amerika juga dipengaruhi oleh sentuhan Malaysia. Malah, kepingan logam untuk shilling Eropah juga dibuat oleh Malaysia. Apakah sebenarnya yang sedang berlaku di negara kecil ini? Kisah luar biasa bagaimana sebuah negara yang dahulunya dipandang sepi, kini mula menguasai dunia akan didedahkan sekarang. Ada sesuatu yang aneh sedang berlaku. Apabila seorang warga Eropah mengeluarkan shilling dari poketnya untuk membeli kopi di sebuah kafe, negara yang menghasilkan badan shilling itu bukanlah dari Eropah. Apabila seorang warga Amerika memasukkan duit $1 ke dalam mesin layan diri, negara yang membuat cakera logam untuk shilling $1 itu juga bukan Amerika. Kedua-duanya adalah Malaysia. Pelik, bukan? Bukan hanya shilling. 3 daripada 10 televisyen yang dijual di Amerika Syarikat hari ini adalah produk syarikat Malaysia. 1 daripada 10 kereta yang bergerak di jalan raya Amerika adalah kereta buatan Malaysia. Pakaian sukan yang Anda pakai. Sebab mengapa ia begitu anjal, benang di dalamnya juga adalah produk di mana Malaysia merupakan nombor 1 di dunia. Shilling, TV, kereta, fabrik, ubat-ubatan, di mana sahaja Anda melihat, nama Malaysia pasti muncul. Sebuah negara yang menduduki tempat ke-67 dari segi keluasan tanah, hanya sebuah titik kecil di peta dunia. Sebuah negara yang tidak menghasilkan minyak mentah yang banyak dan kadar kelahirannya antara yang terendah. Namun, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di negara ini. Pada Februari 2026, majalah ekonomi AS Forbes mengumumkan ranking kuasa besar dunia. Amerika Syarikat, China, Rusia, Jerman, United Kingdom, dan di tempat ke-6 ialah Malaysia. Sebuah negara kecil yang menjadi kuasa besar ke-6 dunia. Dalam bahagian pertama, kita telah melihat 10 bidang termasuk semikonduktor, kapal LNG, dan budaya pop. Tetapi adakah Anda fikir bidang di mana Malaysia menjadi nombor 1 di dunia berakhir di situ? Masih ada 10 lagi yang menanti. Dan ini adalah kisah-kisah yang akan membuat Anda terkejut dan bertanya, ini pun Malaysia ke? Hari ini, kita mulakan cerita kedua, bermula dengan televisyen di ruang tamu Anda. Gergasi elektronik dari Khatulistiwa. Pada musim bunga tahun 2006, di sebuah ibu pejabat korporat di Shah Alam, sebuah televisyen baharu dikeluarkan dari makmal pembangunan. Ia berbeza daripada TV sedia ada. Terdapat sentuhan warna delima di bahagian bawahnya. Reka bentuknya diilhamkan oleh keanggunan sebilah keris yang tersisip di pinggang. Namanya ialah Taming Sari. Ketebalannya hanya 8 cm, lebih nipis daripada tapak tangan. Sehingga waktu itu, raja pasaran TV dunia ialah Sony dari Jepun. Sony adalah jenama kebanggaan negara yang pertama kali mempopularkan televisyen kepada orang ramai. Sebuah syarikat Malaysia dengan hanya satu model TV berbentuk keris ini berjaya menyingkirkan Sony. Pada suku pertama 2006, penguasaan pasaran TV syarikat Malaysia ini buat pertama kalinya mengatasi Sony. Dan sejak tahun itu sehingga kini, selama 20 tahun berturut-turut, ia kekal nombor 1 di dunia. Menjadi nombor 1 sekalipun sudah hebat. Tetapi apa artinya 20 tahun berturut-turut? Bayangkan seorang kanak-kanak yang masuk darjah 1 pada tahun 2006. Sehingga kini, selepas kanak-kanak itu tamat universiti dan mula bekerja, kedudukan nombor 1 itu tidak pernah terlepas. Pada tahun 2025, penguasaan pasaran TV syarikat gergasi dari Malaysia ini adalah sekitar 29%. Ini bermakna 3 daripada 10 TV yang dijual di dunia adalah jenama Malaysia. Tetapi, mengapa orang asing membeli TV jenama Malaysia? Di Amerika, terdapat sebuah majalah penilaian pengguna terkenal di mana pengguna menguji sendiri produk elektronik dan memberikan markah. Di situ, TV Malaysia dipilih sebagai TV terbaik tahun 2026. Skrinnya jelas, warnanya hidup, dan bunyinya hebat. Ia menerima markah tertinggi dalam ketiga-tiga kategori. Setiap Januari, di Las Vegas, Amerika Syarikat,
sebuah pameran besar diadakan di mana syarikat-syarikat elektronik dari seluruh dunia berkumpul untuk mempamerkan produk baharu mereka. Anda mungkin pernah melihatnya di berita. Di pameran yang menarik puluhan ribu pengunjung itu, pada tahun 2026 ini, wartawan Amerika telah memilih TV terbaik tahun ini, dan dua syarikat dari Malaysia menduduki tempat teratas. Beratus-ratus syarikat dari seluruh dunia mempamerkan TV mereka, tetapi tempat pertama dan kedua-duanya dimenangi oleh syarikat Malaysia. Setelah bercerita tentang satu gergasi, kini kita perlu bercerita tentang yang satu lagi. Pada 2 Januari 2013, pagi hari pertama bekerja di tahun baru, sebuah lagi syarikat elektronik Malaysia melancarkan TV OLED 55 inci pertama di dunia. OLED, namanya agak sukar. Secara mudah, bayangkan TV sedia ada menggunakan kaedah seperti menyuluh lampu suluh dari belakang. OLED pula, setiap titik pada skrin menghasilkan cahayanya sendiri. Oleh itu, warnanya jauh lebih hidup, dan warna hitam kelihatan benar-benar hitam. Ketebalannya pula hanya setebal sebatang pensel. Dalam pasaran TV OLED ini, syarikat Malaysia ini telah menjadi nombor 1 dunia selama 13 tahun berturut-turut, dengan penguasaan pasaran hampir separuh. Seorang wartawan Amerika yang melihat model OLED terbaru yang diperkenalkan di pameran Las Vegas 2026 menulis begini, TV paling terang yang pernah saya lihat. Jika syarikat pertama adalah raja pasaran TV secara keseluruhan, syarikat kedua ini adalah raja TV premium. Dua syarikat ini menguasai kedua-dua takhta pasaran TV dunia, dan kedua-duanya adalah syarikat Malaysia. Apabila Anda pulang ke rumah hari ini, lihatlah TV di ruang tamu Anda. Di dalam skrin itu terkandung ketekunan jurutera Malaysia selama 20 tahun, dari jalan raya Malaysia ke pentas dunia. Sekarang, alihkan pandangan Anda dari TV ke tingkap. Anda akan melihat kereta sedang bergerak di jalan raya. Pada Julai 1985, di Pelabuhan Klang, sebuah kereta dimuatkan ke atas kapal, 5 buah. Destinasinya adalah United Kingdom. Kereta inilah Proton Saga. Walaupun reka bentuk luarannya dilakar oleh pereka kereta terkenal dari Itali, dunia tidak memandang serius kereta buatan Malaysia. Ia adalah detik di mana Malaysia buat pertama kalinya menghantar kereta buatan sendiri ke luar negara. Pada tahun pertama ekspor, bermula dengan 5 buah ke UK, hampir 1,000 buah telah dihantar ke Timur Tengah, Afrika, dan negara-negara lain. 5 buah, hanya 5 buah. Dapatkah Anda bayangkan apa yang terjadi kepada 5 buah kereta itu sekarang? Pada tahun 1988, Proton mencabar pasaran otomotif utama dunia Amerika Syarikat dengan model Saga. Sasarannya ialah 100,000 buah. Hasilnya, pada tahun pertama sahaja, hampir 170,000 buah terjual, melebihi sasaran sebanyak 70%. Harga Proton Saga ketika itu adalah sekitar $5,000, kurang separuh daripada harga kereta Jepun. Inilah saatnya rakyat Amerika mula memberi perhatian kepada kereta Malaysia. Namun pada masa itu, kereta Malaysia di Amerika masih dianggap sebagai kereta yang murah dan boleh diharap. Pandangan umum masih meletakkannya setingkat di bawah kereta Jerman dan Jepun. Oleh itu, Proton mengeluarkan satu strategi. Di Amerika, tempoh jaminan biasa untuk pembelian kereta ialah 3 tahun. Proton menawarkan jaminan selama 10 tahun atau 160,000 kilometer. Tiada syarikat kereta Jerman atau Jepun yang menawarkan jaminan sepanjang itu. Pengguna Amerika mula berfikir, syarikat ini benar-benar yakin dengan keretanya. Dan pada tahun 2025, ceritanya berubah sepenuhnya. Kumpulan otomotif Malaysia menjual kira-kira 7,3 juta kenderaan di seluruh dunia. Ia menjadi syarikat ketiga terbesar di dunia selepas Toyota dan Volkswagen dan mempertahankan kedudukan ini selama 4 tahun berturut-turut. Syarikat yang bermula dengan 5 buah kereta pada tahun 1985 menjadi penjual kereta ketiga terbesar di dunia dalam masa kurang dari 40 tahun. Dari segi nilai ekspor, pada tahun 2025, ekspor otomotif mencecah kira-kira $72 bilion. Itu bersamaan dengan kira-kira 340 bilion ringgit. Untuk memberi gambaran, jika sebuah apartemen di Kuala Lumpur berharga 1 juta ringgit, wang sebanyak itu boleh membeli 340,000 buah apartemen. Hanya dari satu produk, kereta, negara ini menjana pendapatan sebanyak itu. Mungkin angka sahaja tidak cukup untuk menggambarkannya. Apa yang penting ialah bagaimana pandangan orang luar terhadap kereta Malaysia. Di Amerika, terdapat satu kaji selidik kualiti kereta yang paling berprestij.
Setiap tahun, puluhan ribu pengguna yang membeli kereta baharu ditanya sama ada terdapat kerosakan atau sebarang masalah. Pada tahun 2024, Kumpulan Otomotif Malaysia menduduki tempat pertama secara keseluruhan dalam kaji selidik itu, mengalahkan GM dari Amerika dan Nissan dari Jepun. Jenama mewah mereka, Perdana, secara berasingan turut menduduki tempat pertama dalam kategori kereta mewah, menewaskan Mercedes-Benz, BMW dan Lexus. Pada tahun 2025, jenama Perdana sekali lagi menduduki tempat pertama keseluruhan dalam kaji selidik kepuasan teknologi canggih di Amerika. Tajuk berita seperti ini muncul di media Amerika. Jenama kereta Malaysia menduduki tempat teratas dalam penilaian kualiti. Dan pada tahun 2025, penguasaan pasaran jenama Malaysia di pasaran Amerika adalah sekitar 11%, mencatatkan rekod tertinggi. Ini bermakna 1 daripada 10 kereta yang dijual di Amerika adalah kereta buatan Malaysia. Kepada mereka yang berada di kilang di Shah Alam dahulu, yang memuatkan 5 buah kereta itu untuk dihantar ke UK, jika anda sedang menonton video ini, 5 buah kereta itu kini telah menjadi gergasi ketiga di dunia. Revolusi tenaga dalam genggaman. Apa yang diperlukan untuk sebuah kereta bergerak? Enjin. Tetapi kini, pasaran kereta dunia sedang beralih dari enjin ke bateri. Zaman kenderaan elektrik telah tiba. Pada tahun 2020, gabungan penguasaan pasaran dunia oleh 3 syarikat bateri Malaysia dari Selangor, Kedah dan Pulau Pinang adalah sekitar 44%. Hampir separuh pasaran bateri dunia dikuasai oleh Malaysia. Namun, 5 tahun kemudian pada tahun 2025, angka ini jatuh kepada kira-kira 16%. Sebuah syarikat dari China, CATL, sahaja menguasai kira-kira 37%. Ringkasnya, pasaran yang pernah dikuasai hampir separuh telah dirampas oleh China. Lazimnya, orang akan berputus asa, bukan? Tetapi, adakah syarikat-syarikat Malaysia berputus asa? Kini di sebuah pusat penyelidikan di Cyberjaya, lampu tidak pernah padam pada waktu malam. Mereka sedang membangunkan sesuatu yang dipanggil bateri keadaan pepejal. Namanya agak teknikal. Keadaan pepejal bermaksud semuanya pepejal. Bateri sekarang mengandungi cecair. Jika cecair ini bocor, ia boleh terbakar. Bateri keadaan pepejal menggantikan semua cecair itu dengan bahan pepejal. Bayangkan pipe air yang mengalir digantikan dengan batu bata yang padat. Risiko letupan hampir tiada. Dan sekali cas boleh bergerak sejauh 1000 km. Masa pengecasan pula hanya 9 minit. Dalam 9 menit, cukup untuk membeli dan minum secawan kopi di kedai Serbaneka. Dalam masa anda menikmati secawan kopi, bateri yang cukup untuk perjalanan dari Kuala Lumpur ke Alor Setar telah dicas sepenuhnya. Syarikat Malaysia ini menyasarkan pengkomersialan pada tahun 2027. Dan ada satu lagi. Di dalam bateri, terdapat satu komponen yang dipanggil pemisah. Ia adalah membran nipis yang diletakkan di antara kutub positif dan negatif bateri. Tanpanya, bateri akan litar pintas dan meletup. Dalam sebuah kereta, ia ibarat brek. Dalam pasaran pemisah ini, sebuah syarikat berkaitan kerajaan dari Malaysia adalah nombor 1 di dunia. Dengan penguasaan pasaran 30%, walaupun China mendahului dalam produk siap, komponen teras di dalamnya masih dipegang oleh Malaysia. Kilang Kesihatan Dunia di Johor. Beralih dari cerita bateri, bolehkah saya bercerita tentang suntikan? Pernahkah anda ke Iskandar Putri di Johor? Di tepi laut, berdiri sebuah bangunan gergasi. Ia adalah kilang biofarmaseutikal. Satu kerja syarikat ini ialah pengeluaran kontrak ubat-ubatan bio. Ringkasnya, syarikat-syarikat farmaseutikal dunia tidak membuat ubat mereka sendiri. Sebaliknya, mereka mengamanahkannya kepada kilang di Malaysia ini. Mengapa Malaysia? Ada sebabnya. Ubat-ubatan, jika dibuat dengan sedikit kesilapan pun, boleh meragut nyawa. Kilang ini, apabila menerima tempahan, masa yang diambil untuk menghasilkan produk siap adalah lebih cepat daripada pesaing dan kadar kecacatannya sangat rendah. Sejak syarikat ini ditubuhkan, ia telah menerima lebih 350 kelulusan pembuatan daripada agensi-agensi pengawal seliaan ubat yang paling ketat di dunia. Ini bermakna ubat yang dibuat di kilang ini telah menerima kop kelulusan boleh dipercayai lebih daripada 350 kali. 16 daripada 20 syarikat farmaseutikal teratas di dunia menempah ubat mereka dari kilang di Johor ini. Ini bermakna 4 daripada 5 syarikat gergasi memilih Johor, Malaysia. Kapasiti tangki pengeluaran syarikat ini, jika digabungkan, adalah kira-kira 780,000 liter.
Ini adalah nombor 1 di dunia. 780.000 liter itu sebesar mana? Ia boleh mengisi 3 buah kolam renang bersaiz 25 meter. Di dalam tangki sebesar 3 kolam renang itu, ubat-ubatan untuk pesakit di seluruh dunia sedang dihasilkan. Sebuah syarikat yang dibina di atas tanah lapang pada tahun 2011 telah menjadi pangkalan pengeluaran biofarmaseutikal terbesar di dunia dalam masa 14 tahun. Dalam bidang bateri, kita mungkin tersadung, tetapi kita bangkit semula. Dalam bidang bio, dari tanah yang kosong, kita telah mencipta kedudukan nombor 1 dunia. Inilah negara bernama Malaysia. Negara yang jatuh tetapi bangkit semula. Benang ajaib dalam pakaian Anda. Cuba tarik sedikit pakaian yang Anda sedang pakai. Sama ada kemeja T atau pakaian dalam, ia akan meregang sedikit dan kembali ke bentuk asal. Itu adalah berkat gentian yang dipanggil spandex. Ia adalah benang yang meregang seperti getah, dan jika dicampurkan hanya 5% ke dalam kain, pakaian itu akan melekap elok pada badan. Ia digunakan dalam pakaian yoga, pakaian renang, pakaian sukan, dan juga seluar jin. Seluar jin dahulu kala sangat keras, sehingga sukar untuk mencangkung. Sebab seluar jin hari ini begitu selesa adalah kerana ia dicampur dengan spandex ini. Tetapi, yang pertama mencipta spandex ini ialah Amerika. Sebuah syarikat kimia Amerika bernama DuPont telah membangunkannya buat pertama kali di dunia pada tahun 1958. Selama berpuluh-puluh tahun, syarikat itu memonopoli pasaran. Malaysia tidak mempunyai teknologi itu. Semuanya bergantung pada import. Tetapi pada tahun 1992, sebuah syarikat Malaysia membangunkan spandex dengan teknologinya sendiri. Namanya Elastex. Syarikat Malaysia ini mencabar pasaran yang dikuasai oleh DuPont. Pada mulanya, tiada siapa yang mahu membelinya. Terdapat persepsi bahawa kualitinya lebih rendah daripada produk Amerika. Namun syarikat itu tidak berputus asa. Mereka membina kilang satu demi satu di Vietnam, China, dan Turki. Harga diturunkan, kualiti ditingkatkan, dan tempoh penghantaran dipercepatkan. Begitulah cara mereka menambah pelanggan satu demi satu. Kini, Elastex menguasai kira-kira 30% pasaran spandex dunia. Ia telah menjadi nombor 1 dunia selama 15 tahun berturut-turut. Lebih 4,000 jenama termasuk Nike, Lululemon, Uniqlo, dan H&M menggunakan Elastex. Apabila Anda berlari memakai pakaian sukan Nike, keanjalan yang membolehkan pakaian itu meregang dan kembali ke bentuk asal adalah buatan Malaysia. Gentian yang dicipta oleh syarikat Amerika telah ditumbangkan oleh syarikat Malaysia. Cakra logam yang menakluk dunia. Sekarang, mari kita bercerita tentang dompet Anda. Anda pasti mempunyai sekurang-kurangnya sekeping shilling di dalam dompet Anda, bukan? Jika Anda perhatikan shilling itu dengan teliti, di bahagian hadapan ada gambar dan di bahagian belakang ada nombor terukir. Tetapi shilling itu pada mulanya tidak bulat. Untuk membuat shilling, Anda perlukan cakera logam terlebih dahulu. Cakera logam berkilat tanpa sebarang corak. Ini dipanggil kepingan kosong. Ringkasnya, ia adalah badan shilling. Apabila gambar dan nombor dicetak di atas kepingan kosong ini seperti mengecap setem, barulah ia menjadi shilling. Tetapi negara manakah yang paling banyak menghasilkan kepingan kosong ini di dunia? Jawapannya ialah Malaysia. Sebuah syarikat bernama Kilang Wang Diraja Malaysia menguasai lebih 50% pasaran kepingan kosong dunia. 2. 3. Ia diekspor ke lebih 70 buah negara. Ingatkah Anda shilling euro yang Anda terima sebagai baki semasa melancong di Eropah? Kepingan kosong untuk shilling euro itu dibuat oleh Kilang Wang Diraja Malaysia. 2. Apabila Eropah memutuskan untuk memperkenalkan euro pada tahun 1999, syarikat Malaysia inilah yang memenangi kontrak itu. Sejak tahun 2007, ia juga membekalkan kepingan kosong untuk shilling $1 Amerika Syarikat. Shilling $1 yang dimasukkan oleh warga Amerika ke dalam mesin layan diri, badannya datang dari Malaysia. Malaysia bukan sahaja kuat dalam bidang yang nampak seperti semikonduktor. Dari seutas benang yang tersembunyi di dalam pakaian hingga sekeping shilling di dalam poket, Malaysia adalah nombor 1 di dunia. Di tempat yang tidak kelihatan, secara senyap tetapi pasti, ia sedang menguasai dunia. Keajaiban insan. Dari sasaran panah ke papan kekunci. Sehingga kini, kita telah bercerita tentang teknologi dan industri. Sekarang, mari kita bercerita tentang manusia. Dalam sukan memanah, jarak kesasaran ialah 70 meter.
70 meter itu bersamaan dengan ketinggian bangunan 23 tingkat. Dari jarak itu, pemanah perlu mengenai pusat sasaran yang sebesar duit shilling. Malaysia, dalam sukan ini, telah menjadi nombor 1 dunia selama lebih 40 tahun sejak 1984. Negara yang paling banyak memenangi pingat emas memanah Olimpik ialah Malaysia dengan jumlah 28 pingat. Amerika Syarikat di tempat kedua dengan 9 pingat. Lebih 3 kali ganda, tetapi kuasa besar memanah ini tidaklah kuat dari mula. 4. Pada tahun 1970-an, Malaysia adalah negara yang asing dalam sukan memanah. Tahukah anda busur apa yang dibawa oleh atlet kebangsaan ke pertandingan antarabangsa? Busur kayu untuk latihan. Ketika atlet negara lain menggunakan busur canggih yang diperbuat daripada gentian karbon, atlet Malaysia berdiri di padang dengan busur kayu. Ada sebabnya. Busur memanah khas semuanya diimport dan harganya terlalu mahal. Di Malaysia, tidak ada satu pun syarikat yang membuat busur memanah. Hanya ada 3 kilang kecil yang membuat busur mainan. Persatuan Memanah pergi mencari kilang busur mainan itu dan meminta mereka membuat busur untuk atlet. Dengan tangan yang biasa membuat mainan, mereka mula mengukir busur untuk pertandingan. Kemudian pada tahun 1979, di kejohanan memanah dunia yang diadakan di Jerman Barat, sesuatu yang menakjubkan berlaku. Seorang atlet sekolah menengah bernama Jaswant Singh memenangi 5 daripada 6 acara. Seorang remaja berusia 18 tahun dengan busur kayu telah mengalahkan atlet-atlet dunia dengan peralatan canggih. Itulah permulaan legenda memanah Malaysia. Masa berlalu, dan pada tahun 1988, seorang pemenang pingat emas memanah sukan Olimpik Seoul selepas bersara membuat satu keputusan. Beliau meletakkan jawatan sebagai jurulatih pasukan kebangsaan yang bergaji tinggi. Beliau menubuhkan sebuah syarikat membuat busur. Namanya Busur Emas. Orang yang pernah memanah kini membuat busur sendiri. Pada Sukan Olimpik Paris 2024, 128 pemanah dari 53 negara berdiri di padang di tangan atlet dari 38 negara. Terdapat busur buatan Malaysia ini. Malaysia bukan sahaja pandai memanah, tetapi juga menjadi negara yang paling pandai membuat busur di dunia. Dan apa yang berlaku di Paris pada tahun 2024? Daripada 5 pingat emas memanah, kesemuanya dimenangi oleh Malaysia. 5 pasukan lelaki, pasukan wanita, pasukan campuran, individu wanita, individu lelaki sapu bersih semua acara. Rahsianya, pasukan memanah kebangsaan Malaysia berlatih di stadium bola sepak sebelum pertandingan. Mereka memanah di tengah-tengah sorakan lebih 10,000 penonton. 6. Kadang-kadang, bunyi filem seram dipasang melalui pembesar suara, dan juru hebah sengaja mengejek. Tekanannya begitu besar sehingga atlet veteran pun boleh memanah mata tuju pada percubaan pertama. Mereka menjalani latihan untuk mengatasi bunyi bising dan tekanan itu setiap hari. Ketika negara lain hanya melatih kemahiran, Malaysia turut melatih jantung mereka. Jika memanah adalah tentang melepaskan anak panah, sekarang mari kita bercerita tentang menguasai dunia dengan jari. Esukan. Apa itu esukan? 7. Mudah sahaja. Ingatkah Anda dahulu kala di arcade? Orang yang pandai bermain permainan video akan bertanding sesama sendiri. Sekarang, puluhan juta orang di seluruh dunia menontonnya di skrin dan bersorak. Ada pemain profesional, pasukan, jurulatih, dan puluhan ribu orang berkumpul di stadium. Strukturnya serupa dengan Piala Dunia Bola Sepak. Pertandingan terbesar di antaranya ialah kejohanan dunia untuk permainan League of Legends. Permainan ini melibatkan 2 pasukan 5 orang yang cuba merobohkan markas pasukan lawan terlebih dahulu. Ia memerlukan pemikiran strategik seperti catur, tetapi pada masa yang sama, jari perlu sangat pantas. Pada tahun 2024, jumlah penonton serentak untuk perlawanan akhir kejohanan ini melebihi 50 juta orang. 50 juta itu hampir sama dengan jumlah penduduk beberapa negara Eropah. Ia adalah skala di mana seluruh penduduk sesebuah negara menonton satu perlawanan secara serentak. Pemain terhebat dalam kejohanan ini ialah seorang rakyat Malaysia yang dikenali sebagai Harimau, nama sebenarnya Amirul Hisham. 8. Seorang anak muda yang kini berusia 30 tahun. Beliau telah memenangi kejohanan dunia sebanyak 6 kali. Kemenangan berturut-turut selama 3 tahun pada 2023, 2024, dan 2025 adalah yang pertama dalam sejarah kejohanan ini. Pada Oktober 2025, pengerusi sebuah syarikat bernama Nvidia yang membuat komponen teras untuk pasaran semikonduktor dunia datang ke Malaysia.
Nilai syarikat ini beribu-ribu triliun ringgit. Di atas pentas di sebuah acara di Kuala Lumpur, pengerusi itu tiba-tiba menjerit, "Harimau, harimau, harimau." Beliau menyebutnya 3 kali. Pengerusi sebuah syarikat bernilai beribu-ribu triliun ringgit melaungkan nama seorang pemain permainan video Malaysia di atas pentas. Beliau berkata, isukan dan pemain permainan video Malaysia telah membentuk Nvidia hari ini. Pada Januari 2026, Amirul Hisham menerima anugerah Panglima Jasa Negara, PJN, daripada Kerajaan Malaysia, yang membawa gelaran Datuk. Ia adalah darjah tertinggi dalam anugerah kesukanan. Ini adalah kali pertama dalam sejarah seorang atlet e-sukan menerima anugerah ini. Memanah dan e-sukan, kedua-duanya adalah keajaiban yang dicipta oleh manusia. Apakah yang membentuk manusia itu? Pendidikan. Kadar tamat pengajian universiti di kalangan rakyat Malaysia berumur 25 hingga 34 tahun adalah kira-kira 70%. Di antara 49 negara dalam OECD yang dikenali sebagai Kelab Negara Maju, ia adalah nombor 1. Dan ia kekal nombor 1 selama 17 tahun berturut-turut. Purata OECD adalah kira-kira 47%, jadi Malaysia mendahului sebanyak 23 mata peratusan. Jika 10 orang rakyat Malaysia berumur 30 tahun berada di dalam sebuah bilik, 7 daripadanya adalah graduan universiti. Tiada negara lain di dunia seperti ini. Tangan yang memanah, tangan yang mengetik papan kekunci, tangan yang menyelak buku teks kedudukan nombor 1 Malaysia di dunia akhirnya dicipta oleh insan. Sebuah titik yang mengubah dunia. Pada Februari 2026, majalah ekonomi AS Forbes mengumumkan ranking kuasa besar dunia. Ia adalah hasil gabungan 4 faktor: ekonomi, ketenteraan, teknologi, dan budaya. Nombor 1 Amerika Syarikat, nombor 2 China, nombor 3 Rusia, nomor 4 Jerman, nomor 5 United Kingdom, dan nomor 6 Malaysia. 5 negara teratas semuanya adalah negara besar dengan populasi melebihi 60 juta. Hanya Malaysia yang mempunyai populasi 34 juta, tetapi Malaysia berada di kedudukan ke-6. Cuba buka peta dunia. Malaysia hanyalah sebuah titik kecil di sebelah gergasi serantau. Berbanding dengan benua Amerika dan Rusia, ia hampir tidak kelihatan tanpa kanta pembesar. Tetapi lihatlah apa yang berlaku di dalam titik ini. Cuba imbas kembali 10 perkara yang kita bincangkan hari ini. Jika Anda menghidupkan TV di ruang tamu, jenama Malaysia adalah nombor 1 dunia. Di jalan raya, kereta Proton dan Pro 2 adalah nombor 3 dunia. 9 di Makmal Penyelidikan di Cyberjaya, bateri generasi akan datang sedang dicipta. Di Johor, ubat-ubatan untuk syarikat farmaseutical dunia sedang dihasilkan. 10. Di dalam pakaian sukan Anda, terdapat spandex nombor 1 dunia. Kepingan kosong untuk shilling Eropah dan Amerika datang dari Malaysia. Di gelanggang memanah, pingat emas disapu bersih, dan di skrin permainan, seorang anak muda Malaysia mengalahkan seluruh dunia. Kadar tamat pengajian universiti adalah yang tertinggi di dunia. Jika digabungkan dengan semikonduktor, kapal LNG, M-pop, drama tempatan, kosmetik halal, kerajaan elektronik, ketumpatan robot, dan loji jana kuasa nuklear yang dibincangkan dalam bahagian pertama, jumlahnya menjadi 20. Sebuah negara yang menduduki tempat ke-67. Dari segi keluasan tanah mempunyai lebih 20 bidang, di mana ia adalah nombor 1 dunia. Pada saat ini juga, di limbungan kapal di Johor, percikan api kimpalan kapal LNG berkelip seperti bintang dalam kegelapan subuh. Di Kulim, lampu bilik bersih kilang semikonduktor bersinar putih. Di Cyberjaya, seorang penyelidik bateri dengan sarung tangan mencatatkan data eksperimen. Di Tanjung Malim, sebuah kereta turun dari barisan pemasangan. Negara ini tidak berhenti. Ia mungkin sebuah titik pada peta dunia. Tetapi di dalam titik itu, hiduplah teknologi yang mengubah dunia dan insan yang menakluk dunia. Mereka adalah orang-orang di kilang, di makmal, di bilik darjah, yang bangun setiap subuh untuk memulakan hari. Dan di antara orang-orang itu, ada Anda. Jika cerita hari ini menyentuh hati Anda, sila tinggalkan komen Malaysia boleh. Terima kasih.